Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Alhamdulillah, pertama sekali marilah sama-sama kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana dengan limpah kurnianya dapat sama-sama sekali lagi kita bertemu secara live pada malam ini bagi meneruskan perbincangan kita ataupun muzakarah, ataupun boleh kita panggil ulang kaji ilmu tajwid. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, pada malam ini kita akan menyambung pula ataupun kita akan bincang berkaitan dengan hukum. Yang pertama sekali mad badal, mad badal. Yang kedua mad iwad, yang mana ramai lagi yang masih belum mengenal macam mana mad badal. Ramai lagi yang masih belum mengetahui, dan ramai juga yang tidak mengetahui hukum mad iwad. Jadi malam ni kita akan bahas, kita akan bincang berkaitan dengan mad badal yang pertama dan yang kedua mad iwad. Baik, jadi mad badal, selalunya kita pernah dengar nama mad badal, mad badal. Jadi kita belum mengetahui apa itu mad badal. Baik, mad badal ialah dia kata pengganti huruf yang semula, yakni hamzah sukun yang di hadapan dibaca panjang dua harakah. Baik, contoh dia amana. Contoh dia amana. Asal dia amana dua hamzah nah. Baik, kita tengok di sini lah. Asalnya ada dua hamzah nah. Hamzah yang pertama berbaris, manakala hamzah yang kedua sukun. Kemudian dibadalkan. Badal maksudnya ditukar, tukar. Badal tu maksudnya tukar. Tukar apa? Tukar hamzah yang kedua tu. Tukar hamzah yang kedua yang sukun itu ditukar kepada huruf mad. Baik, kemudian huruf mad ni ada tiga, alif, waw, ya. Nak tukar yang mana? Alif ka, waw ka, ya ka? Baik, nak tukar hamzah yang kedua tu, yang sukun tu, kepada huruf mad berpandukan baris hamzah yang pertama. Kalau hamzah yang pertama tu barisnya fathah, maka sesuailah fathah itu dengan huruf mad alif. Kalau hamzah yang pertama tu baris dia kasrah, maka sesuailah dengan huruf mad itu ya. Dan jika hamzah yang pertama itu baris dia dhammah, maka sesuailah hamzah yang kedua itu ditukarkan menjadi waw mad. Begitulah seterusnya. Baik, kalau kita tengok contoh di sini, saya ada mana asalnya. Kemudian ditukarkan hamzah yang kedua itu menjadi huruf mad alif, kerana hamzah yang pertama barisnya adalah fathah. Jadi amana. Itulah panjang. Itulah mad badal. Mad badal. Nak kenal dah, kalau dalam Quran kita nak kenal dah, hamzah bertemu huruf mad di awal kalimah. Hamzah bertemu huruf mad di awal kalimah. Amana. Pada itulah mad badal, dipanjangkan dua harakat. Kemudian yang kedua kalimah ni asal ada i'mana. I'mana, dua hamzah. Hamzah yang pertama baris kasrah, hamzah yang kedua sukun. Kemudian hamzah yang kedua itu dibadal. Dibadal maksudnya ditukarkan kepada huruf mad mengikut baris hamzah yang pertama. Jadi di sini hamzah baris pertama adalah kasrah, maka sesuailah baris kasrah itu ditukarkan hamzah yang kedua itu menjadi huruf mad ya lah. Jadi ya ni sesuai dengan kasrah. Jadi dia imana. Ini setelah ditukar, setelah dibadalkan. Imana. Tu.
I itu 2 harakah lah, 2 harakah mat badal. Kemudian seterusnya kalimah ni yang mana hamzah yang pertama baris dia dhammah. Ada tu, ada hamzah di atas waw tu. Kemudian hamzah yang kedua itu ditukarkan menjadi huruf mat waw lah. Kerana apa? Kerana hamzah yang pertama baris dia dhammah, maka dhammah itu sesuai dengan huruf mat waw. Barulah boleh baca lah. Kemudian daripada tu dia jadi tu lah. Jadi tu 2 harakah. Tu 2 harakah mat badal lah. Kemudian itu ni kalimah itu ni 2 hamzah juga. Hamzah yang pertama kasrah, hamzah yang kedua sukun. Kemudian ditukarkan hamzah yang kedua menjadi huruf mat ya lah, kerana huruf mat ya sesuai dengan baris hamzah yang pertama itu kasrah. Jadi daripada itu ni menjadi itu ni. Itulah 2 harakat mat badal. Baik. Baik, kalau di sini kalimah ni lah ataina ni. Selalu kita jumpa dalam Al-Quran kalimah ataina. Walaqad ataina, ni surah Luqman walaqad ataina Luqmanal hikmata anishkur lillah. Baik, pada kalimah ataina ini adalah mat badal. Macam mana kita nak cam dah pertemuan huruf hamzah dengan huruf mat di awal kalimah. Jadi ataina ni satu kalimah. Kemudian bertemunya huruf mat dengan hamzah itu di awal kalimah. Asalnya 2 hamzah lah. Asalnya taina. Asalnya taina. Kemudian hamzah yang kedua ditukarkan menjadi huruf alif mat. Kerana apa? Kerana hamzah yang pertama baris dia fathah. Kerana fathah sesuai dengan huruf mat adalah alif. Jadi ataina. Itulah 2 harakat mat badal. Kemudian ni perkataan ita. Ita ni juga banyak kita jumpa dalam Al-Quran. Ini juga dikatakan mat badal. An dzikrillahi wa iqamis salata wa itaiz zakah. Ita lah, ita, iaitu hamzah kasrah. Selepas dia ada ya mat. Asal ada ita. 2 hamzah. Hamzah yang pertama baris kasrah, hamzah yang kedua sukun. Kemudian ditukarkan hamzah yang kedua, dibadalkan. Badal tu maksudnya ditukarkan. Hamzah yang kedua tu ditukarkan menjadi ya mat kerana hamzah yang pertama baris kasrah. Maka kasrah ni sesuai dengan baris ya. Ya ni sesuai dengan baris kasrah. Jadi ita, itu 2 harakah mat badal. Kemudian ni dalam surah saya tak ingat dah pula. Qul huwar rahman wa amanna bihi wa alaihi tawakkalna. Amanna, samalah macam tadi. Asal dah amanna, ditukarkan, dibadalkan hamzah yang kedua menjadi huruf mat alif kerana hamzah yang pertama baris fathah. Baik. Kemudian dia kata kat bawah ni perbezaan mat asli dan mat tabi'i ataupun mat tabi'i dengan mat badal. Apakah bezanya mat asli dengan mat badal? Apakah beza dia? Baik, dia kata mat tabi'i ni huruf awalnya bukan hamzah. Mat tabi'i ni huruf awalnya bukan hamzah. Manakala mat badal pula huruf awalnya adalah hamzah. Itu beza lah. Jadi pada mat badal kita tak boleh kata mat asli. Sebab dia ada beza lah. Kalau mat asli di awalnya, awal huruf mat tu tidak ada hamzah. Manakala mat badal di awalnya ada hamzah. Itulah perbezaan di antara mat badal dengan mat asli. Baik, habis. Kemudian tajuk yang kedua pada malam ini ialah mat iwad. Mat iwad. Iwad tu ganti juga. Mat tu panjang, iwad tu ganti. Kalau mat badal tadi pun ganti juga, tukar. Mat maknanya panjang, badal maknanya tukar, ganti. Jadi iwad pun sama juga, ganti ataupun tukar, boleh juga. Baik, dia kata di sini mat iwad ialah pengganti fathah tanwin. Mat iwad adalah pengganti fathah tanwin, iaitu fathatain selain ta marbutah. Bila tu yang kata ganti fathah tanwin tu? Ketika diwaqafkan, iaitu ketika diberhentikan bacaan dengan membaca fathah saja.
Maknanya fathatain itu dua baris dibaca satu baris sahaja ketika waqaf. Ini dibaca panjang dua harakah. Dibaca panjang dua harakah. Baik, contoh dia di sinilah. Ni. Dia kata ma'iwat ialah pengganti fathah tanwin, pengganti fathatain selain ta marbutah lah. Bila tu ketika diwaqafkan dengan membaca fathah sahaja. Dibaca panjang dua harakah. Asal dah wal 'adiyati dhabahan. Asal dah dua baris. Tapi bila dah kita berhenti di sini, kita waqaf di sini, kita berhenti dengan mad iwad, iaitu kita baca satu baris sahaja. Jadi macam mana? Wal 'adiyati dhabha. Tu asal dia dhabahan. Bila waqaf dia jadi dhabha. Ha tu pastikan dua harakat. Ha tu pastikan dua harakat. Di sinilah dikatakan mad iwad. Selalunya berlaku pada fathatain lah. Bila waqaf dia jadi fathah sahaja. Diwaqaf dua harakat. Kemudian ni pun sama juga. Asal fal muriyati qadhan. Asal dia macam itulah. Tapi bila kita waqaf dia jadi mad iwad. Fal muriyati qadha. Waqaf dengan satu baris. Kemudian dipanjangkan dua harakat. Ini pun sama juga. Tapi yang ni ramai yang tak perasan ni. Selalunya kebanyakan orang waqaf dengan sukun hamzah ini. Salah lah. Sebenarnya ni adalah mad iwad. Asal ada alif belakang hamzah tu. Tapi di sini ulama hazah buang. Buang hazah, buang alif tu. Asal ada alif. Sebab tu ramai yang baca tak perasan ni. Ramai yang baca dengan sukun. Nisa. Salah lah. Di sini tidak boleh sukun lah. Kecuali hamzah tu kasratain ataupun hamzah tu dhammatain. Yang tu tak apa. Kalau hamzah tu fathatain, kena baca dengan ma'iwad bila waqaf. Contoh dia, wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa. Kena panjang dua harakat. Apabila kita waqaf pada hamzah tu, kena panjang dua harakah. Dia jadi ma'iwad kerana asalnya ada alif di sini, tetapi ulama hazaf. Sebab apa tu wallahu alam lah, kena tanya ulama. Kena ngaji lagi lah. Kena ngaji lagi. Baik, kemudian ni last kali ni pun sama juga. Antikum minha biqabasin aw ajidu 'alan nari huda. Asal dia hudan. Bila kita waqaf dia jadi huda. Waqaf dengan dua harakah jadi mad iwad. Baik. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, jadi kadar itu dulu live kita pada malam ini. Yang mana malam ini kita ulang balik, kita bahas ataupun kita bincang, kita ulang kaji hukum mad badal dan juga hukum mad iwad. Pastinya ramai lagi yang belum mengetahui hukum tersebut, kecuali mereka yang belajar lah. Yang tak belajar mesti tak tahu. Bila tak tahu, maka baca pun kadang-kadang salah. Kadang-kadang memang salah lah. Sebab dia tak tahu hukum, cara nak baca dah berapa harakat. Sebab itulah penting lah mengaji ni. Sebab setiap amal ibadah kita perlukan ilmu tu sebagai imam, amal tu sebagai makmum. Jadi nak jadi makmum kena ada imam kita adalah ilmu, makmum tu adalah amal. Jadi kalau amal tak ada ilmu, sia-sia sahajalah. Jadi kita nak baca Quran pun pastikan kita tahulah dulu tahu sedikit sebanyak hukum tajwid. Jangan pakai baca macam tu lah. Kalau surat khabar pun kita belajar juga kan. Majalah-majalah nak baca dulu pun kita belajar daripada ABC juga, sekolah tadika, sekolah rendah dan sebagainya. Kalau tak belajar tak erti juga nak baca buku-buku majalah ke, buku sekolah ke kan. Jadi kena belajar daripada ABC juga. Begitu juga Al-Quran. Nak baca Quran bukan mudah, kena belajar daripada alif bata. Lepas tu naik peringkat sampai Al-Quran, insya-Allah. Jadi marilah sama-sama kita banteras kita banteras buta huruf, buta Al-Quran. Marilah sama-sama kita jadikan diri kita ini orang yang celik Al-Quran, orang yang bersahabat dengan Al-Quran, insya-Allah.
Baik, kemudian minta tolong share live saya ni. Sekali lagi saya nak maklum sekali lagi, sepanjang lockdown ataupun PKP ni saya live kebiasaan selalunya pukul pagi, antara pukul 8.45 pagi sehingga pukul 9 tu insya-Allah, ataupun pukul 9 lebih sikit. Manakala tengah hari pula lepas zuhur pukul 2 lebih macam tu insya-Allah. Manakala malam saya live selepas insya-Allah dalam pukul 9 lebih, kat pukul 10 dan sebagainya. Jadi insya-Allah untuk bacaan Al-Quran dan huraian hukum tajwid saya live waktu pagi. Manakala perbincangan hukum tajwid lepas zuhur dan lepas insya-Allah. Pukul berapa tu tak boleh nak tetap sangatlah, takut lagi saya tak dapat tunaikan. Jadi lebih kurang macam itulah waktu yang saya sebut tadi tu. Insya-Allah minta tolong share. Dan yang mana yang nak tengok video saya yang lain-lain lah, ada lagi banyak lagi saya buat video, bolehlah tengok di YouTube saya, channel YouTube. Dia punya nama di YouTube tu Kelas Quran Tajwid. Cari di situ lah. Bolehlah ulang kaji lah insya-Allah. Di situ saya ada ajak buku qiraati, buku Iqra, bacaan Al-Quran dan sebagainya insya-Allah. Mudah-mudahan dengan berkat usaha kita menjadi orang yang mahir membaca Al-Quran insya-Allah. Dan pasti doakan kita semualah menjadi ahli Al-Quran dan mendapat syafaat di akhirat nanti insya-Allah. Jadi sekadar itu dulu tuan-tuan dan puan sekalian pada malam ini. Jadi aku liqauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.